Baik, terima kasih Siva. Yang benar apa yang dikatakan itu. Kita nak kata tu nak melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi yang paling penting adalah pendidikan. Jadi bersama dengan kita tentunya Puan Zaliza Alias yang merupakan pengasas Genius Outlet. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali kita adalah penggawa sekolah dah pun bermula. Jadi macam mana agaknya perkembangannya setakat ini di Genius Outlet? Alhamdulillah, minggu pertama dah selesai. Yang menangis, yang meraung tu dah selesai. Dah selesai. Alhamdulillah. Macam itulah ya, begitulah marathon kita selama lebih kurang 11 tahun yang lalu. Sampailah sekarang bulan-bulan pertama persekolahan. Macam itulah. Macam itulah. Rupa dan ragamnya senarionya ya. Menangis meraung tu pasti ada. Pasti ada. Itu memang kira proses, memang proses untuk penyesuaian diri tu perlu ada menangis. Itu biasalah tu kan, lumrah dalam kehidupan kita dari anak-anak kita yang baru saja nak melangkah masuk ke alam persekolahan. Okey, dan kita akan teruskan di mana kepada anda yang belum pernah mendengar lagi Genius Outlet ataupun ada yang sama-sama mengenai Genius Outlet ini, kita boleh terus kongsikan bersama dengan pengasasnya sendiri bagaimana agaknya Genius Outlet ni terbentuk. Okey, Genius Outlet bermula lebih kurang seperti saya katakan tadi ya, lebih kurang 11 tahun yang lalu, di mana kami memberi fokus kepada pelajar-pelajar berusia 4 hingga 6 tahun. Dan selama 11 tahun itu jugalah kami jalankan banyak R&D ya, kajian untuk bukan sahaja dari segi program pembelajaran tapi juga dari segi penerbitan buku-buku, penerbitan bahan-bahan pembelajaran, audio-video, rancangan audio-video dan sebagainya. Dan bukan setakat pembelajaran dan bahan pembelajaran sahaja, bahkan juga kepada keseluruhan premis pembelajaran itu sendiri, daripada mula melangkah masuk ke pintu, ke bangunannya, kemasannya, lantai dan sebagainya, juga penuh dengan kajian R&D selama lebih kurang 11 tahun. Dengan moto Lessons Beyond Classroom, di Genius Outlet, pembelajaran di Genius Outlet ni tidak terhad kepada pembelajaran di dalam kelas seperti biasa, tapi juga pendidikan itu adalah beyond the classroom wall, lebih daripada sekadar pembelajaran biasa. Interaktif dan berbagai-bagai aktiviti. Okey, untuk memberi gambaran yang lebih luas, di mana tadi bila dah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Puan Zaliza, kita mendapat membayangkan sesuatu yang macam terbaik daripada yang terbaik. Tapi apakah agaknya falsafah yang dipegang oleh Genius Outlet yang membuatkan bahawasanya Genius Outlet ni merupakan pilihan terbaik bagi anak-anak untuk masuk ke prasekolah sebenarnya? Genius Outlet sebenarnya mementingkan kualiti ya, bila kita katakan kualiti, dan bukanlah kita perlu lihat bahawa kejayaan atau pencapaian seseorang pelajar atau kanak-kanak itu bukan dari segi cepat atau lambatnya pencapaiannya. Misalnya kalau kata bacaan ya, bukan kata cepat membaca tapi minat baca. Ramai ibu bapa di luar sana apabila menghantar anak-anak ke prasekolah, mereka mahukan tujuannya selalunya adalah untuk persediaan ke darjah 1. Seperti seolah-olah pendidikan cuma berhenti di situ sahaja. Sebenarnya kalau di Genius Outlet ni, bila kita kata hantar ke prasekolah tu, maksudnya persediaan untuk minat belajar tu secara keseluruhannya sehinggalah mereka dewasa. Ya, itulah yang rasanya diberi pelajaran itu bermula daripada Genius Outlet. Proses itu akan berterusanlah sehingga mereka bersedia untuk masuk ke darjah 1. Okey, dari segi tip bagi anak-anak ataupun pada ibu bapa khasnya ya, yang nak menghantar anak-anak untuk pertama sekali untuk bersekolah, apakah panduannya? Dan selalunya kadang-kadang kita tengok ibu bapa yang sangat sibuk bekerja. Kadang-kadang kita tengok ada anak-anak itu selain daripada meraung dan meronta-ronta waktu pertama hari persekolahan, ada juga yang dah mampu membaca, dah tahu, dah kenal huruf. Tapi ada juga yang tidak berapa pasti tentang huruf-huruf yang telah dipertunjukkan. Mungkin kerana ibu bapa sibuk bekerja. Jadi apakah tip panduan pada ibu bapa untuk mereka lebih bersedia untuk menyediakan anak ini asasnya saja sebelum membawa mereka ke prasekolah? Soal sibuk atau tak sibuk ni, semua ibu bapa pun akan mengakui bahawa mereka sibuk ya. Bukan soal bekerja atau tidak. Sebenarnya sama ada kita mahu atau tidak. Saya mengingatkan diri saya juga seorang ibu, anak saya yang paling kecil umur 4 tahun ni. Ibu bapa tipsnya mudah saja sebenarnya, iaitu konsisten. Kita perlu ada konsisten, rutin dengan anak-anak kita. Misalnya katalah kita cuma ada waktu selepas maghrib saja kita balik
pulang lambat, jalan jam dan sebagainya gitu, lepas maghrib saja. Jadi setiap hari pada waktu malam gitu, selepas maghrib, kita adakan sesi bacaan bersama anak kita, tak lama. Satu tipsnya konsisten, kedua tak lama, dalam 10 minit aja. Cara hubungan kita dengan anak kita apabila kita pegang dan baca bersama anak kita tu lain, ikatan bondingnya berbanding dengan seorang guru. Jadi memang ada beza kalau ibu bapa yang prihatin, yang ada membuat bacaan 10 minit, ya. Tak apa, kalau tak ada sangat 10 minit, 5 minit pun tak apa, tapi ada ikatan tu pada setiap hari lain, ya. Kita pun tahu, ya, daripada bayi lagi lain kalau bayi yang sentiasa dibelai, lain, ya, dengan tidak dibelai. Jadi bonding tu perlu. Itu bonding tu amat perlu sekali, dan dari situlah agaknya proses itu akan dapat diserap dengan lebih cepat, ya. Dan pada waktu itu juga ibu bapa, ketiganya tadi nak tambah sikit, perlu ada bercerita tentang konten, ya, tentang kandungan di dalam buku tersebut. Misalnya kata di dalam buku tersebut, kita tengok buku ni, ya. Ini salah satu buku yang diterbitkan oleh Genius Aulad, ya. Ada 12 siri kesemuanya. Okey, katalah kita ambil lah level ni lah. Okey, level 6, ya, level 6, ya. Okey, biasanya di dalam ni ada gambar apa, ya. Okey, kita nak baca muka surat ni lah, ya. Kita nak baca muka surat ni. Okey, kemudian di sini ada gambar, kan. Okey, ada gambar. Jangan kita cuma prihatin, kita nak latih tubi baca ini saja. Kita perlu bercerita sedikit dan gunakan perkataan-perkataan yang ada di sini. Baca juga dengan intonasi, ya. Kita jangan harapkan anak kita mesti kenal huruf, tapi kita tidak terapkan intonasi ni, kerana intonasi itulah menunjukkan kefahaman, memberi kefahaman, dan intonasi itu sendiri memberi kefahaman tentang cerita tersebut. Ingatlah seperti yang saya katakan tadi, kita bukan nak anak kita cuma cepat baca. Nak cepat baca memang banyak metod-metod di luar sana untuk cepat baca, tapi untuk minat baca kita perlu ada interaksi. Ceritalah tentang, ya, gambar tu, ya. Contohnya di sini, oh, do you see Adam? Adam is flying kite. Do you like kite? Do you want to play kite tomorrow? Ya, contohnya macam tu, kan. Perkara macam tu dah buat anak tu rasa seronok. Oh, nak baca lagi lah. Nak baca lagi lah, kan. Jangan kita cuma lihat perkataan seolah-olah perkataan itu tidak bermakna. Jadi ibu bapa pun harus tahu dan kena belajar macam mana cara nak mendidik anak-anak melalui cara interaksi seperti yang tertunjukkan oleh Puan Zaliza tadi itu, ya. Okey, dan kalau kita lihat di Genius Aulad dan di mana-mana pusat pendidikan pun, kalau sebelum ini kalau kita tengok dari segi kelas-kelas ni, maknanya kalau ada yang anak-anak tu yang lemah, dia akan letakkan dalam kelas yang lemah. Ada yang pandai, dia akan letak yang di kelas yang pandai, ceria, dia lebih ceria. Jadi kalau di Genius Aulad ni macam mana agaknya untuk menyimbangi kanak-kanak yang agak lemah dan agak pintar, lebih pantas daripada yang lain-lain? Pembelajaran, ya, ibu bapa perlu tahu bahawa pembelajaran yang seimbang adalah dengan ada pembelajaran secara berkumpulan, ya, seperti di dalam kelas. Persaingan tu perlu dalam kelas, sama ada lemah dan yang lebih baik, ya. Perlu ada persaingan dengan cara program bermain dan sebagainya, dan juga perlu ada program one to one, ya, secara individu, okey, pada setiap hari. Kalau di Genius Aulad pada setiap hari memang ada program secara individu dan direkodkan pencapaiannya pada setiap hari. Jadi pada bila-bila masa saja ibu bapa boleh melihat perkembangan, boleh tahu perkembangan anak tersebut pada setiap hari. Sebab anak ni kalau kita tanya belajar apa tadi kat sekolah, dia mesti jawab ABC je, sebab dia bukan berminat untuk jawab macam soalan wartawan ni, ya. Kan, belajar apa, jawab ABC je lah, senang. Dia lebih berminat kalau kita tanya tentang kawan-kawan, tentang main apa, macam tu, ya. Jadi kita nak tahu perkembangan, sebenarnya kita tanya dengan guru, lihat rekod tersebut. Kalau di Genius Aulad kita memberi penekanan, kita sebenarnya Genius Aulad adalah antara prasekolah yang pertama yang memberikan penekanan kepada pendidikan Islam dan juga penekanan kepada bahasa Inggeris. Okey, jadi di akhir mungkin, kalau kita lihat Genius Aulad daripada 11 tahun dulu dah 14 cawangan kesemuanya. Tahniah diucapkan, syabas. Jadi apa agaknya perancangan Puan di masa depan dan apa yang nak pesanan diwar-warkan kepada para penonton kita pada pagi ini? Kita memang daripada 11 tahun yang lalu kami tetap mempunyai perancangan yang sama, nak menambah baik lagi, iaitu memberi memenuhi keperluan pendidikan prasekolah. Ini bukan sahaja dari segi menambah prasekolah je, kalau ada banyak-banyak pun prasekolah satu Malaysia, tapi
program-program lain bahan-bahan pembelajarannya tidak berkualiti dan kurang, juga tidak berguna. Jadi kami nak menambah baik dari segi penerbitan bahan-bahan bacaan, penerbitan bahan-bahan audio video, rancangan TV mungkin RTM akan panggil kita seterusnya untuk rancangan-rancangan TV yang kanak-kanak kita yang sangat berbakat. Kami sebenarnya aktif ya dengan dari segi persembahan-persembahan pentas dan sebagainya. Sebab setiap persembahan Genius Aulad pada setiap tahun memang akan berlainan dan semua persembahan yang di atas pentas ni semuanya adalah bermesej. Bermesej yang memang mesej yang memang kalau kita buat tu memang bersungguh-sungguh lah semuanya kan. Okey. Jadi perancangannya dari segi tu, dari segi untuk menjadikan Genius Aulad ni sebuah prasekolah ataupun sebagai sebuah one stop yang memenuhi keperluan dari semua segi. Di sekolah pun dapat pengetahuan tu, masuk dalam kereta pun dapat dengar pengetahuan tu, buka TV pun dapat juga pengetahuan tu. Jadi secara keseluruhannya. InsyaAllah tolong doakan ya. InsyaAllah. Okey, jadi kita ucapkan syabas dan tahniah kepada Puan Zaliza Alia sebagai pengasas Genius Aulad ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, anda boleh terus ke www.geniusaulad.com.my. Jadi terima kasih banyak Puan Zaliza dapat bersama dengan kita pagi ini bercerita terus tentang pendidikan yang berterusan bagi anak-anak kita yang akan melakukan pelajaran untuk prasekolah Genius Aulad khasnya. Kita akan berehat seketika menyaksikan 3J bersama dengan Hisham. Kali ini lokasi di mana? Biar Hisham saja yang bagi tahu. Silakan Hisham.